yang hitam, sebesar keldai yang warna hitam. Di dalam neraka ni ada pantai. Pantai itu ada apa dia? Adanya yang disebut dengan serangga-serangga ular sebesar unta Khurasan, dan juga ada kala jengking sebesar yang disebut dengan sebesar mana? Sebesar kaldai-kaldai yang warna hitam. Allahu Akbar. Ketika penghuni neraka mencari perlindungan, bila berada di pantai neraka tu, penghuni neraka ni cari perlindungan. Bila cari perlindungan, mereka berkata, pantai, pantai. Ketika mereka sampai padanya, tengok-tengok ada pantai. Lalu, bila tengok ada pantai tu, penghuni neraka sebut pantai, pantai. Serangga itu menyambar mereka dan mencabut mata dan lidah mereka. Disebut demikian. Muawiyah cerita ni kepada tentera-tentera Islam yang nak perang ni, nampak kelam kabut sangat dia ni. Kemudian mata tu dan mencabut mata dan lidah mereka tersebut. Serangga-serangga yang ada tu, bila tengok orang datang ni, lalu cabut mata dan lidah mereka dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipotong menjadi beberapa potongan dalam neraka, dahlah dengan api lagi. Kemudian dengan keadaan yang begitu lagi. Kemudian menjadi beberapa potongan. Kemudian mereka berkata, tiba-tiba ahli-ahli neraka yang berada dekat pantai ni sebut, api-api. Dia sebut api-api. Dia dalam keadaan yang sebegitu, ketika mereka sampai padanya, Allah Ta'ala memberikan pada mereka penyakit kudis sehingga tubuh mereka musnah dan kelihatan tulang serta kulit-kulit mereka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila begitu mereka sebut api-api itu, lalu disengat. Kena sengat saja sampai memberi pada mereka penyakit kudis. Kena sengat je keluar kudis. Allahu Akbar. Bila keluar kudis-kudis tersebut, hingga tubuh mereka musnah dan kelihatan, bila tubuh ni jadi hancur lebur, nampak tulang-tulang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian serta kulit-kulit mereka tersebut, dikatakan pada mereka, wahai fulan, adakah ini menyakitkan kamu? Ditanya terus, wahai fulan, rasa macam mana kamu? Sekarang ni kamu rasa macam mana pada diri kamu? Sakit tak pada diri kamu? Dia menjawab, lalu mereka menjawab, apa penyebab seksaan ini? Kenapa kami kena macam ni? Yang menjadikan demikian? Lalu dikatakan, kerana kamu menyakiti orang mukmin sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Ni ingat betul-betul ni. Siapa-siapa yang menyakitkan orang mukmin, siapa-siapa yang buat menyakiti hati orang mukmin di atas dunia ini, dalam neraka nanti dia akan dicampak ke pantai-pantai. Pantai-pantai tersebut yang penuh dengan kala jengking, penuh dengan binatang-binatang berbisa. Bila sambar saja kepada dia tersebut, yang menyebabkan kudis, dan kudis itu sehingga kan nampak tulang-tulang, nampak kulit-kulit tubuh badan dia ni sendiri dalam keadaan sengsara, terpotong tubuh badan dia sewaktu mana di pantai-pantai neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Punca apa dia? Punca menyakitkan hati orang mukmin. Jangan kita ni saling sakit menyakit, jangan. Tulis tulisan yang baik-baik, senang bahasanya pada diri kita ni. Jangan kita biarkan tulisan-tulisan kita ni tulisan-tulisan yang buruk yang kita tulis. Kemudian pada masa yang sama juga, bila kita telefon pada orang, janganlah bercakap kasar dan percakapan yang hodoh di kalangan kita, jangan. Tetapi bercakaplah dengan percakapan-percakapan yang membawa kepada diri kita kebaikan-kebaikan yang berterusan dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Kemudian dalam masa yang sama juga, dalam hidup kita ni, kalau kita bercakap secara terus terang di kalangan kita ni, jangan suka sindir menyindir. Jangan ada di kalangan kita ni sikit-sikit cakap membingitkan telinga seseorang. Ada orang kita demikian. Bila dia hidup dalam keadaan sebegini, dia suka sangat untuk bercakap benda-benda yang menyebabkan sakitnya hati dan menyebabkan orang tak selesa dengan percakapan-percakapan yang keluar daripada mereka tersebut, sehingga menyakitkan di antara satu sama lain. Orang mukmin dia diajar supaya orang mukmin ruhama di kalangan kita. Tapi dengan orang kafir diajar supaya asyidda, kena tegas. Orang kita tak, dalam hidup mereka dengan orang kafir lemah lembut. Tapi dengan orang Islam, dia dalam keadaan yang dianya asyidda. Itu yang tak betul dalam hidup kita. Islam diajar dalam hidup kita ni, semua yang kita buat ni diajar supaya jaga dan jaga peribadi kita. Jangan sampai kita ni dihumban ke dalam neraka
Kerana punca apa dia? Punca menyakitkan hati di kalangan sesama kita. Isteri dengan suami, suami dengan isteri. Tolong jaga cara bercakap. Anak-anak dengan mak ayah dengan anak-anak. Tolong jaga cara bercakap. Cara percakapan kita ni, kita diajar supaya jaga. Supaya apa dia? Ingat balik. Dalam neraka tu ada pantai. Pantai yang Rasulullah sebut, pantai tu ada kala jengking, ada juga ular. Ular sebesar mana? Sebesar kaldai, sebesar unta Khurasan. Salah tinggi unta ni sendiri. Kemudian yang disebut ada kala jengking. Kala jengking sebesar mana? Kala jengking sebesar yang disebut dengan bagal hitam ataupun kaldai yang warna hitam itu sendiri. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Anunar, Ad-Dahmani, daripada Atiyah Al-Aufi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Sa'ud adalah satu besar dalam neraka. Dalam banyak-banyak perkara yang kita kena faham, dalam neraka ada Sa'ud adalah batu besar di neraka. Jika mereka meletakkan tangan di atasnya, maka tangannya pasti meleleh. Siapa-siapa yang letak di atas batu besar dalam neraka tu, letak tangan je, tangan dia pasti meleleh. Dalam neraka ni sendiri, mereka mendaki kepada batu besar ini, maka bukanlah sebaiknya mereka melalui jalan yang mendaki dan sukar itu. Allah Subhanahu wa taala sebut, falaqtahamal aqabah. Allah Subhanahu wa taala sebut, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqtahamal aqabah, maka dia tidak akan menempuhi suasana yang disebut dengan jalan yang mendaki dan sukar. Ibnu Amru bin Abbas mengatakan bahawa Al-Aqabah adalah nama bukit dalam neraka. Disebut demikian. Yang ni dinamakan dalam suasana yang demikian. Falaqtahamal aqabah. Muhammad bin Ka'ab dan juga Ka'ab Al-Ahbar mengatakan bahawa Al-Aqabah 70 lapisan dalam neraka Jahannam. Al-Aqabah 70 lapisan dalam neraka Jahannam. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahawa Aqabah adalah jalan mendaki yang sukar yang terdapat di dalam neraka. Di bawah titian neraka, mereka mendakinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid, Ad-Dhahak dan juga Al-Kilabi mengatakan bahawa Aqabah adalah nama lain titian sirat, bukan Al-Aqabah. Al-Aqabah tu satu lagi, tapi Aqabah saja adalah nama lain yang disebut dengan titian sirat. Ulama-ulama bincang. Ada juga yang mengatakan bahawa itu adalah nama neraka itu sendiri. Aqabah tu nama neraka sendiri. Ada juga yang mengatakan bahawa itu, Al-Kilabi mengatakan bahawa Aqabah adalah gunung yang terletak di antara syurga dan juga neraka. Yang dia sebut demikian. Menurut pendapat lain yang memahami Aqabah sebagai jalan yang mendaki dan sukar dilalui dengan amal soleh, kerana Allah Ta'ala kemudian menjelaskan Aqabah maknanya fakku raqabah. Fakku raqabah iaitu memerdekakan hamba sahaya. Ibn Zaid dan sekumpulan ahli tafsir mengatakan bahawa kalimah ini maknanya pertanyaan. Falaqtahamal aqabah, ada yang sebut demikian. Maksudnya, mengapa kamu tidak melalui jalan yang mendaki dan sukar? Kalimah yang digunakan. Dikatakan juga, mengapa kamu tidak menafkahkan harta kamu untuk memerdekakan hamba ataupun memberi makan pada orang kelaparan untuk melalui jalan yang mendaki dan sukar? Perkara ini lebih baik baginya dan daripada membelanjakan hartanya pada jalan kemaksiatan. Pada jalan kemaksiatan itu sendiri. Menurut pendapat lain, maksud kata-kata ini adalah perumpamaan besar dan berat dosa diibaratkan dengan jalan mendaki dan sukar. Siapa-siapa, maksudnya dihumban dalam neraka menjadi sukar. Kerana apa dia? Kerana dosa-dosa yang mereka dihumban itu menyebabkan menjadi kesukaran pada mereka. Jika dia memerdekakan hamba dan beramal soleh, maka dia seperti melalui jalan yang mendaki dan juga sukar. Apabila dia mempunyai dosa yang memudaratkan, menyakiti dan memberatkan, lalu dia menghapuskan dengan amal soleh dan bertaubat dengan sebenarnya, maka dia seperti orang yang mendaki jalan yang mendaki dan sukar. Hadis tersebut hadis hasan yang menceritakan demikian. Maknanya, kita nak sebutnya suasana neraka tu sukar dan payah. Itu bahasa yang mudahnya untuk kita faham. Al-Hasan berkata, demi Allah, itu adalah jalan yang mendaki dan sukar
iaitu perjuangan manusia melawan hawa nafsu dan juga syaitan sebagai musuhnya. Sungguh indah sebagaimana yang dikatakan oleh penyair kita ini. Sungguh aku ditimpa oleh 4 batu besar cubaan, sedangkan mereka juga memasang perangkap ke atas diri aku, iaitu iblis, dunia, nafsu dan hawa. Bagaimana cara aku bercerai daripadanya, yang menyebabkan manusia dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mentaati Allah dan berjuang mengawal hawa nafsunya, melawan syaitan dan dunia, maka syurga sebagai tempat tinggalnya. Ini kehidupan orang yang dia nampak jalan hidup dia yang sebenar ialah syurga kesudahan dalam hidup kita. Siapa yang terumbang-ambing dalam kesesatan dan dikawal oleh kemaksiatan, mengikut hawa nafsu dan melempias syahwatnya, maka nerakalah lebih utama baginya. Senang je untuk kita nak faham pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni, kalau kita ni sibuk nak jaga yang namakan dengan apa dia, nafsu syahwat kita, nerakalah pada diri kita. Orang yang ikut dalam hidup dia dengan syaitan, maka pada diri dia, neraka pada dia. Manakala orang yang hidup, dia jaga perintah Allah, dia kawal diri dia, dia kawal nafsu syahwat dia, tempat dia dalam syurga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas dah. Ada pun orang-orang yang memilih untuk menjadi tagut. فأما من طغى, orang yang memilih dalam hidup dia untuk menjadi orang yang melampau dalam hidup dia, buka aurat, tak solat, kemudian lawan perintah Allah, tak puasa, kemudian lawan syariat, lawan para alim ulama, lawan nasihat-nasihat yang baik dalam hidup dia, orang ni dia panggil tagha, orang yang melampau. Wa atharul hayatid dunya, wa atharul hayatad dunya, dan dia melebihkan kehidupan di dunia dibandingkan dengan akhirat. Orang yang macam ni macam mana dalam hidup dia? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahannamlah kesudahan tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka sebut. Dalam hidup ni kita berjumpa dengan orang macam ni kan. Orang yang kadang-kadang suami pakai seluar pendek, isteri pakai baju singlet dalam keadaan tak tutup aurat, kemudian pakai seluar pendek pula. Ni dipanggil orang yang tagha. Orang yang tagha, hidup dalam keadaan tagha. Sama juga dalam hidup kita ni, dalam kehidupan kita ni, menyebabkan pada diri kita ni, kita sentiasa sibuk dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil orang yang dinamakan dengan tagha, orang yang hidup terhadap dunia, tak rasa akhirat menjadi keutamaan di kalangan mereka tersebut. Wa atharul hayat tad dunya, dan dia melebihkan kehidupan dunia, nak joget, nak menari, nak hidup dia ketawa, hidup dia dalam keadaan buat maksiat dan sebagainya. Hidup dia tak peduli terhadap syariat, perintah Allah. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Allah sebut kesudahan orang macam ni nerakalah yang disediakan tempat padanya. Ibu ayah, tolong tegur anak-anak kalian yang tak tutup aurat. Ibu ayah, tolong tegur anak-anak kalian yang tak jaga solat, yang tak jaga syariat. Tolong tegur di kalangan kita. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang nak penting terhadap dunia, kita terlupa terhadap akhirat. Ramai ada orang kita ni hidup dia tahu yang lepas pada ni akan mati, tapi dia biarkan keluarga dia dalam buat maksiat. Dia biarkan suasana hidup dia dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah sebut tempat dia ialah neraka jahanam. Kalau ada alim ulama tegur dia, alim ulama tegur bukan alim ulama yang menerakakan mereka, tidak. Tapi Allah yang menyebut orang yang hidup fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya, orang yang melebihkan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka kita kena sebut, bila kita sebut fa innal jahim hiyal ma'wa, neraka keadaan yang sebegini, maka jangan marah pada orang sebut neraka tu, jangan marah. Kerana bukan orang yang sebut neraka ni yang menerakakan kamu, tidak. Bukan hak orang yang dinamakan dengan apa dia, orang ni yang menyebut masuk neraka, tidak. Tapi Allah yang sebut. Kamu nak kepada orang kafir, kamu nak kepada kehidupan dunia lebih pada akhirat Allah, maka tempat kamu ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sekarang ni ada satu budaya ni, budaya
bila kita sebut neraka, dia kata, ustaz bukannya pemilik, penjaga nak kunci neraka pun disebut demikian. Ustaz bukan menentukan orang masuk neraka dan syurga ni menjadi pada ustaz. Bila ustaz menjadi wakil Allah ni? Orang ditanya soalan demikian, kita jawab, Allah telah mengarahkan kita dan menyebut dalam Al-Quran Karim. Ni, tolong baca sikit. Ada orang yang jenis demikian. Ya, bila kita sebut dia hidup buat macam ni, kamu bersama dengan orang kafir, nanti di akhirat nanti dengan orang kafir, dia jawab balik, bukan hak ustaz, bukan hak yang disebut dengan orang-orang alim untuk nak sebut di akhirat nanti dengan orang kafir. Dia kata tugas ini ialah tugas yang disebut kerja Allah, bukan kerja ustaz. Dia sebut demikian. Kita jawab ni, ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tolong bagi tahu pada mereka, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahanam kesudahan tempat dalam kehidupan kami. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu Allah sebut, adapun orang yang wa amma man khafa, orang yang sentiasa takut dalam hidup dia, maqama rabbih, yang dia sentiasa pandang kedudukan dia di sisi Allah, dia sentiasa melihat kedudukan dia di sisi Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsu dia daripada dituruti hawa nafsu dia tersebut. Fa innal jannata hiyal ma'wa, orang ni Allah telah sediakan ma'wa dia jannah, disediakan tempat untuk kesudahan dalam hidup dia, syurga Allah yang disediakan oleh Allah kepada orang yang jenis demikian. Saya adalah sekali, ada seorang hamba Allah, dia ada hantar mesej. Saya pun jawab, kalau kamu nak bersama dengan orang kafir tersebut, kamu akan bersama dengan orang kafir inilah dalam kubur nanti. Kamu akan bersama dengan orang kafir inilah di akhirat nanti. Dia pun jawab balik. Dia kata, bukan kerja ustaz yang nak menyatakan demikian. Dia kata, bukan kerja kita. Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Allah sebut yang jelas dalam ayat ni. Fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya. Orang-orang yang tagut dan dia mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahanam lah kesudahan dalam kehidupan mereka tersebut. Ada pun orang yang hidup dia jaga syariat Allah, hidup dia sentiasa patuh pada perintah Allah, hidup dia sentiasa jaga syariat Allah. Syariat nak yang macam mana pada dalam hidup kita? Kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan demikian, fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah telah sediakan syurga bagi kesudahan dalam kehidupannya, tempat tinggal dia. Maksudnya, mengapa mereka tidak melalui jalan yang mendaki lagi sukar? Adalah seorang yang tidak mahu melalui jalan yang mendaki dan sukar. Itu sebagai khabar bahawa dia enggan melakukannya. Orang Arab mengatakan bahawa dia telah berusaha sama dengan tidak akan melakukannya. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iaitu memerdekakan hamba sahaya. Dalam surah Al-Balad dikatakan pada Nabi SAW, kamu tidak tahu sehingga aku mengajar kepada kamu maksud jalan mendaki lagi sukar itu, iaitu membebaskan penghambaan. Maksudnya memerdekakan hamba daripada penghambaan, atau memberi makan kepada orang yang kelaparan dan anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan keluarga kamu, ataupun orang miskin yang amat fakir yang menangis pada tanah untuk meminta keperluannya. Tafsir Al-Hasan cerita demikian. Sufyan bin Uyainah berkata, semua yang dikatakan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, tahukah kamu? Wa ma adraka, maksudnya maka dia akan memberitahu. Sedangkan semua yang dikatakan dengan wa ma yudrika, bila Allah guna kalimah wa ma yudrika, maksudnya maka dia, Allah Ta'ala tidak akan memberitahu. Wa ma yudrika. At-Tabrani, Abu Qasim Salman bin Ahmad dalam Makarimul Akhlaq daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, mengumpulkan para sahabatku yang mengumpulkan satu gantang makanan sedekah lebih aku sukai daripada pergi ke pasar lalu membeli hamba dan memerdekakan hamba itu sendiri. Ni tafsiran para alim ulama bincangkan ayat-ayat tafsir yang di waktu mana cerita tentang iwama adraka mal aqabah fakku raqabah dan suasana neraka yang akan dilalui bagi orang yang melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi bahan api neraka adalah manusia dan juga batu pada pengajian yang akan datang nanti insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.